Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa khabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Larry Raphael. Sambungan kisah Kumantong bahagian ke-6. Tapi sebelum itu, Brother Fai ingin menyatakan dan berpesan kepada anda semua yang mendengar kisah ini. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini mempunyai kepelbagaian kepercayaan masing-masing. Seperti Larry Raphael, dia berpegang kepada kepercayaan agamanya, dan Brother Fai sendiri sebagai seorang Muslim berpegang kepada kepercayaan dan agama Islam, seperti apa yang agama yang Brother Fai anuti lah, agama Islam. Jadi Brother Fai hanyalah seorang pencerita, ya. Bukannya berdakwah, ya, bukannya untuk berdakwah di dalam kisah yang dikongsikan oleh Larry Raphael ini. Ini hanyalah jalan cerita mengenai Kumantong, ya. Harap anda semua mendengarnya dengan fikiran yang terbuka, dengan hati yang terbuka, dan jangan fikir apa-apalah, okey? Kisah Kumantong siri ke-6 ini, okey, ada unsur-unsur daripada kepercayaan agama Buddha, ya. Tapi jangan salah anggap, Brother Fai hanya seorang pencerita, okey? Okey, baiklah, sekarang ni kita teruskan kisah ini. Sampri meninggalkan teks mesej kepada Chatre dengan pesanan, jangan lupa memakai kalung Buddha yang dia berikan kepada adiknya. Demikianlah kasih sayang Sampri akan adiknya ini, sampai mesej yang sama datang setiap masa. Sampri resah dan gelisah sejak kebelakangan ini. Dia melihat anak biru lari terloncat-loncat di luar pagar rumahnya. Tahun lepas, dia ada memanggil biksu untuk berdoa dan mengusir elemen negatif yang berkocak di dalam rumahnya. Dia meminta pada biksu memagar rumahnya agar makhluk ngeri itu tidak berani mendatangi dan membawa cedera kepada dia dan suami serta anak-anak. Sampri hairan, dari manakah makhluk itu datang? Tetapi dia berkeyakinan yang makhluk itu mahu merosakkan dan menghancurkan keluarga besar mereka. Keluarga terkenal dalam empayar perdagangan Altis Syupuruk. Sampri baru saja habis membeli belah di sebuah mall apabila dia melihat anaknya seperti berbual-bual dengan seseorang. Ketika dia mendekati anaknya untuk mengajak pulang, anaknya manis tersenyum dan melihat Sampri. "Mak,
anak itu memberikan saya hadiah cumil. Anak perempuan Sampri tersenyum manis dan senang sekali. Tanpa berfikiran negatif, Sampri memeluk anaknya, menaikkan ke atas troli dan bergerak keluar dari lokasi parking kereta. "Sayang, apa hadiah yang kamu dapat?" Sambil tersenyum memandang anaknya dengan manis. "Ibu, tengok ini." Terbeliak mata Sampri ketika melihat itu adalah kulit kepala dan rambut panjang. Kerana terkejut, dengan cepat Sampri melemparkan benda itu ke atas lantai dan memandang di persekitarannya. Dia benar-benar panik. Traumatik dia menyebabkan self-defenses dia menjadi peka dan sensitif. Tiba-tiba, dia seperti mau menangis dan menggigil ketakutan. Diperhatikan sekeliling mereka dan cuba mencari siapakah yang memberikan benda mengerikan itu kepada anak perempuannya, Chun Son. Ketika dia memandang di sekitar mereka, dia melihat Kumantong biru berdiri tidak jauh dari mereka. Kumantong itu berdiri menegak sambil senyum menyeramkan dan menampakkan baris gigi ikan hiu yang dimilikinya. Dia memerhatikan Sampri dengan mata bulat hitam bundar dan tiba-tiba Sampri berubah ketakutan. Dia mengangkat Chun Son dengan cepat, memasukkan Chun Son ke dalam kereta dan dengan pantas mengangkat barang-barang yang dibeli tadi ke dalam bonet kereta. Dia harus segera meninggalkan mall ini. Kumantong yang menyeramkan sudah mulai menjejaki dia. Dengan tergesa-gesa, dia memandu keluar dari balik ke rumahnya. Sampri mendiamkan diri sementara anaknya bermain-main anak patung Barbie di sebelahnya. Ketika masuk simpang ke perumahannya, dia terkejut apabila melihat tangan biru menghulurkan permainan kepada Chun Son dari kerusi tempat duduk belakang. Kerana terkejut, dia mendadak menekan pedal brake. Kereta mereka terbabas masuk ke dalam longkang. Ketika bangun dari pingsan, Sampri berada di atas katil hospital. Suaminya memeluk anak perempuan mereka, Chun Son. Sampri cuba bangun dan meminta Chun Son diberikan kepadanya. "Awak rehat dulu. Chun Son tak apa-apa. Cuma sayang tu yang cedera dan lama pingsan." Suaminya memberikan nasihat dan berdiri mendiamkan Chun Son yang merengek menangis minta dipangku oleh ibunya, Sampri. Kereta Sampri terbabas masuk longkang sebelum ditemui orang. Syukur sekali, anak Sampri tidak cedera sama sekali. Namun, Sampri pingsan dan cuma luka pada dahi dan patah tangan kanannya. Orang ramai yang datang menarik Sampri keluar telah menelefon ambulans dan Sampri dikejarkan ke wad kecemasan. Sebelum balik, Sampri meminta suaminya jangan meninggalkan rantai Buddha di leher mereka dan meminta agar suaminya jangan membawa anak-anak keluar rumah tanpa pengawasan. Suaminya mengucapkan selamat, mengucup Sampri dengan ciuman cinta dan berkata dia tidak usah bimbang. Dia membawa Chun Son pulang ke rumah dan meninggalkan Sampri di wad hospital daerah. Ketika makan,
Sampri mendengar suara anak kecil yang mengeran-eran seperti anak anjing yang bersedia untuk menggigit orang. Sampri sedang kusyuk makan, memandang sisi katil dan bangun. Dia bangun berteriak kerana melihat Kumantong biru ada di sisi katilnya. Oleh kerana traumatis teruk, dia nyaris saja terhumban mangkuk bubur di katil sebelah dan bermulalah gangguan mengerikan kepada Sampri pula. Sudah masuk 3 hari. Sampri meracau-racau dalam wad penjagaan. Beberapa hari yang lepas, keadaannya normal saja. Tapi berubah sebaliknya. Dia mula ketakutan dan menganggap semua orang sebagai monster yang menakutkan. Dia terpusing ke sana kemari dan berteriak-teriak memohon jangan dihampiri walaupun tidak ada orang di sekitarnya. Pergi! Keadaan aneh itu menyebabkan dia diasingkan dan berada di bawah pengawasan rapi. Mungkin akibat kemalangan, dia mengalami kegegaran otak. Gegaran otak yang menyebabkan dia melihat benda-benda yang tidak wujud. Chatri kerap melawat kakaknya yang sudah berubah itu. Ada kalanya Sampri mengenali adiknya. Namun banyak masa dia menolak kehadiran semua orang. Dalam dunia ilusinya, dia melihat lembaga-lembaga gelap yang cuba menyiksanya. Dia meraung-raung ketakutan, memanggil nama Chatri membantunya. Namun tidak ada benda yang baik dilihatnya. Shana kerap menghantar email peribadi kepada Chatri akan dunia mistik sihir yang menghancurkan. Dia mengungsikan hal-hal bersama testimoni akan mangsa-mangsa yang terlibat dalam kehancuran kuasa sihir. Awal mulanya, dia tidak membaca. Sampai pada satu artikel, dia tertarik untuk mengetahuinya kerana ada persamaan dengan masalah yang dialaminya sekarang. Tapi itu tidak membuka hatinya untuk mendalami ke arah langkah untuk menyiasat secara lebih terperinci. Artikel itu berakhir dengan kesimpulan mengatakan perkara yang perlu diperhatikannya secara saksama, bahawa hal dunia sihir santet akan lebih berkesan kepada mereka yang tidak mempercayainya. Ilmu hitam si pengirim akan menjadi semakin licin dan berkuasa sampaikan orang yang disihir itu melihat sebagai kecelakaan tanpa sengaja dan perkara biasa saja atau kebetulan saja. Tami merasakan yang kuasa sihir bapaknya tidak berkesan kepada Chatri. Dia kerap kali memujuk ayahnya untuk mengetahui adakah ilmu itu sudah menguasai diri Chatri. Sudah tentu kepanasan hati bapaknya. Seolah-olah Tami anaknya itu tidak mempercayai kuasa kesaktian yang dia ada. Bapaknya berkata yang lambat atau tidak, Chatri akan tunduk kepada mereka. Di rumah agam, Chatri tidak mendapat gangguan teruk seperti ibu, Shakaron dan Sampri. Makhluk biru itu cuma memerhatikan dia dari arah jauh. Seolah-olah dia mendapat arahan untuk tidak mencelakakan Chatri pula. Ya, sudah tentu benar.
Bapaknya, Tami, tidak mahu anak kumantung itu mengapa-apakan Chatri kerana Chatri sudah disihir untuk bercinta dengan anaknya si nenek kebayan itu. Satu hari, selepas menyelesaikan beberapa tugasan pejabat, Chatri tertidur di pejabatnya kerana kelelahan. Dia tidak sedar yang pembantunya cuba menyadarkan dia, dan pembantu pejabat itu pun dengan bijak tidak mahu orang mendatangi buat sementara untuk berurusan dengan bos besar. Dia memberikan alasan yang bos besar keluar. Walhal, Chatri tertidur di kerusi empuk pejabat ayahnya. Chatri. Chatri memandang sekelilingnya dan melihat dia berada di tepi sungai yang airnya mengalir deras dan permai. Ketenangan tempat itu membuatkan hatinya merasa begitu damai. Dia dapat merasakan hembusan udara yang menyegarkan mengoles mulus pipinya. Chatri Alti Syupuruk bahawa samsara dan sakit adalah ilusi, bahawa nafsu dan kekayaan adalah maya. Pekerjaan kita dan hidup kita adalah untuk bekalan nibahana kita. Hidup dan mati kita adalah ketentuan Sang Shikyu Muni Mahamosa Budayana. Ini cerita saja ya. Siapa kamu? Tolong tunjukkan siapa kamu. Chatri masih tercari-cari gema suara itu. Aku adalah Sang Bakti Jaya. Antara garis karma aku berdiri melihat samsara kamu sekeluarga. Kembalilah dan masuklah untuk mempelajari aku, katanya. Samsara keluargamu akan hapus dan kamu akan bebas dari penderitaan ini. Hapuskan egomu menemui aku. Dengarkan aku. Aku memerhati kamu. Aku menunggu kakimu datang kepadaku. Samsara akan hapus jika hatimu benar-benar mencari aku. Duka akan pergi jika kamu sedia membuka hati untuk kebahagiaan nibahana. Jauhi kekotoran. Bersihkan hati. Pandang aku. Lupakan ilmumu. Menemui aku adalah sukacita Mahayana yang luar biasa. Menemui aku akan melindungi kamu dari duka dan samsara manusia. Chatri terpegun mendengarkan gemak suara itu. Dengan nada yang keras, dia bertanya kepada gemak suara itu, "Tolong tunjukkan diri kamu. Tolong beritahu siapakah kamu?" Ketika dia berpaling, Chatri terkejut. Dia melihat Tok Guru Long Sri Samanyuka. Tetapi Samanyuka memandangnya dari jauh. Di belakang Sami itu terdapat imej manusia bersila dan diterangi cahaya yang tinggi berkilauan. Itu adalah Buddha. Dia terbangun dan terkejut, dan pembantunya cepat-cepat masuk apabila mendengar suara Chatri seperti orang yang bangun terkejut dahsyat. Chatri turun dari kereta setelah mendapatkan tempat parking kereta yang sesuai. Dia menguncinya dan berjalan perlahan memasuki wad. Dia membersihkan kakinya dengan menjerus air segar dari tempayan tradisional Siam. Sudah lama dia tidak berdoa. Sudah terlalu lama. Kali terakhir dia masuk wad sebelum berangkat pergi ke England 12 tahun yang lalu untuk kesyukuran kerana berjaya menyambung pelajarannya di sebuah universiti terkenal di sana. Ya, kata Chatri,
kata Catri kepada Buddha, ya. Berikan aku hati yang damai, katanya. Hatiku penuh hitam dan menjauhimu. Wahal kamu memberkati aku dengan kasih dan sejahtera. Maafkan aku. Colok yang dibakar itu diletakkan pada depan altar dengan rasa penyesalan dan taubat. Catri mengalirkan air mata tanda kesesalan hatinya selama ini yang menutup hatinya kerana dunia, kerana kerja, kerana wang dan kerana keseronokan tanpa menyisihkan masa untuk beribadah kepada Buddha lah. Hatinya mula merasakan masalah keluarga dia adalah kerana dia tidak pernah meminta pertolongan kepada pencipta. Yang ini kepercayaan Catri, ya. Ketika balik rumah, Catri batuk-batuk luar biasa. Dia berlari kerana kesakitan pada tengkoroknya. Dia batuk dan terus batuk. Ketika batuk yang luar biasa itu, keluarlah paku dan rambut dari mulutnya. Dia terkejut dan pingsan. Kisah ini akan bersambung pada masa akan datang. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada yang sudi mendengar. Peace. No.